sebab ada orang cakap. Kan? Ada baru ni kita dengar kan ada orang cakap, kalau tak semayang tak semestinya tak baik. Betul cakap tu. Tak semayang tak semestinya tak elok. Kan? Ada ayat. Ada tak pernah dengar tak ayat tu? Ada orang sebut. Saya tak ingat siapa. Tak siapa sebut dah. Tapi macam itulah bunyinya. Tak semayang tak semestinya tak baik ayat. Jawapannya senang je. Yang suruh semayang ni siapa? Ketua kampung. Imam. Imam menyampaikannya, yang arahan pekeliling yang suruh semayang tu siapa? Datang daripada Allah. Bila Allah Ta'ala suruh, tak ikut cakap Allah. Betul akhlak kita dengan manusia mungkin baik, tapi dengan Allah. Kalau akhlak dengan Allah itu tak baik, macam mana nak cakap dia tak semayang, tak semesti tak baik. Dia tak semayang, confirm tak baik, sebab dia langgar perintah Allah. Senang cerita. Itu belum perintah-perintah lain lagi. Melarang perhubungan sejenis. Kan? Lelaki dengan lelaki nak kahwin. Kan gila tu. Macam mana nak kahwin? Berlaga reket. Yang tak faham tu lantak lah. Ada yang confuse je. Apa maksud kan? Lelaki dengan lelaki nak kahwin perempuan tu, yang ada satu Perdana Menteri mana kat negara Afrika tu. Dia tangkap lelaki dengan lelaki tu, perempuan dengan perempuan, dia dudukkan dalam satu penjara. Dia hanya akan boleh keluar kalau salah seorang daripadanya mengandung. Memang sampai mampus aku tak mengandung. Betul tak? Kan? Betul. Cara dia tu dia nak bagi mesej. Kan? Jangan lawan aturan Allah. Berapa ramai perempuan lawa hari ni. Sibuk nak cari. Nak cari yang sejenis juga. Mati macam tu. Punya lawa perempuan. Perempuan tambah ramai pula tu. Apa peranan kita? Jangan macam tu kan. Itu kaedah. Saya cuba je. Cuba mencadangkan. Tapi nak tunjukkan dengan tahap itu. Kan? Perintah-perintah Allah dilanggar macam tu kan. Banyak. Itu sebabnya. Itu belum cerita lagi ayat-ayat dia cakap. Mulut je jahat tapi hati baik. Itu satu lagi ayat orang kita kan. Mulut je jahat tapi hati baik. Kalau hati baik, mulut pun tentu baik. Cakap elok-elok. Nabi tu. Nabi kan baik. Hati Nabi baik. Cakap pun baik. Kan Nabi sampai tu tahap, kalau Nabi marah tu Nabi diam je sampai tu tahap. Kan? Jadi itulah dia kan. Jadi hakikat dia kita akan mati. Kan? Jangan kita ingat oh tu sakit tu. Kadang-kadang kita pergi hospital kan, tengok Allah sian. Tengok kawan tu oksigen tabung 2 tabung oksigen tu. Kita pun tengok tak besok lusa ni. Confident ni cakap tu. Keluar pada hospital, kita yang kena langgar, kita mati. Yang tadi yang kita cakap nak mati, dia baca Yasin kat rumah itu. Nak cakap apa? Kan? Nak cakap apa? Jangan kita terpedaya dengan apa yang kita ada, seolah-olah macam kita akan hidup selama-lamanya. Bersedia dengan kematiannya. Ada orang tu jalan, tiba-tiba jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Bila dia jatuh dalam lubang tu, ingat, mesti mati melah. Sebab dalam betul. Sudahnya orang tarik pakai tali. Tarik sampai atas. Bernyawa lagi, bernafas lagi. Cuma dia pengsan je. Orang bercakap hebat betul dia, terjaga dia. Orang cakap bang hebat bang. Kenapa? Abang tak mati bang, dalam lubang mati. Jauh dalam tu tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia pun tinjau lubang tu, langsung mati. Tadi jatuh tak mati. Dia ninjau lubang tu mati. Nampak? Nak tunjukkan kerahsiaan takdir, tak ada siapa tahu mati bila. Ada orang tu tengah dengar ceramah ni boleh mati. Betul. Tengah ceramah boleh mati. Kan? Betul, paling tidak mati dalam masjid. Alhamdulillah. Masa bila suami kau meninggal? Dia dengar ceramah. Dia tengah sandar kat tiang tu. Ni contoh. Janganlah beralih, ni contoh. Risau pula orang yang sandar ni. Silap pula aku sandar malam ni tu kan. Tak ada, ni contoh. Tak payah beralih, ni contoh kan. Iyalah, mana kita tahu. Lepas tu bila dah meninggal, mulalah macam-macam teori. Patutlah malam tadi dia tak berapa gelak sangat dalam ceramah tu. Senyap nak mati rupanya kan. Jangan mandai-mandai kan. Kadang-kadang baca dalam berita lah dalam tu. Wartawan ni pun macam-macam juga peningnya. Tulis kan. Menambah cerita kadang. Bukan semualah. Ada satu kisah tu. Dia meninggal dunia. Wartawan tanya bapak dia. Ada tak tanda-tanda pelik dia sebelum dia meninggal? Tak adalah, cuma dia ada minta kain pelikat dia. Tak kenapa tiba-tiba tanya kain pelikat. Lepas tu dia buat report, laporan tu.
Allahyarham dikatakan sehari sebelum ni sempat meminta kain plekat dia. Dan akhirnya kain plekat itu yang digunakan untuk menyelimuti jenazah ni. Memandai nambah hujung tu. Tu kadang kan. Setiap makhluk nyawa pasti akan mengenai ajalnya cepat atau lambat. Sesiapa pun tidak dapat menduga bilakah saat kematian mereka akan tiba. Sebab itu ramai yang masih leka. Tiada persediaan menanti saat kematian itu datang pada mereka. Bila datangnya ajal seseorang itu tidaklah dilambatkan atau dipercepatkan walau sesaat. Bersediakah kita? Maka kalau kita lihat persediaan manusia menghadapi datangnya kematian, maka kita lihat bagaimana firman Allah SWT. Apabila nafas seseorang telah sampai ke kerongkong dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahawa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan kepada Rabbmu lah, kepada Tuhan kamu lah. Hari itu kamu dikembalikan. Surah Al-Qiyamah ayat 26 hingga 30. Dah kaku dah. Kan? Dah kaku dah. Orang kata terkulai lah. Tak boleh buat apa dah. Tatkala Allah Ta'ala cabut nyawa, nafas dah sampai sini, dah tak ada apa dah. Tak ada yang boleh menyembuhkan. Itu sebabnya Iskandar Zulkarnain, kan, antara sejarah raja yang beriman kepada Allah, ketika dia nak mati itu dia pesan pada bala tenteranya, kalau aku mati besok, jangan lupa buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, usung jenazah aku tu pastikan tabib-tabib. Tabib ni bahasa dululah, bahasa sekarang doktor lah. Tabib yang handal-handal untuk pikul jenazah aku tu bawa sampai ke kuburan. Yang kedua, waktu usung jenazah aku tu, pastikan ditabur segala harta kekayaan aku. Sepanjang perjalanan tu, nak sampai ke kubur. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku tu, pastikan tangan aku terkulai biar semua orang nampak. Maka tentera dia pun tanya, kenapa kau nak macam tu pula? Yang pertama, bila usung jenazah aku tu sejajar dengan ayat tu tadi, maka ditanya siapakah yang dapat menyembuhkan? Tak ada siapa menyembuhkan. Maka tu soalan Iskandar Zulkarnain tadi kata, anda kata di usung jenazah tu, tanya pada tabib yang usung jenazah aku tu. Tanya dia. Mereka hebat mana pun mereka tak akan dapat mengubati satu penyakit yang disebut sebagai kematian. Mati tetap mati. Walau doktor pakar macam mana sekalipun lah. Hantarlah ke hospital mana sekalipun. Ubat yang paling mahal dalam dunia. Tak akan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Itu pertama. Kedua, kenapa ditabur segala harta kekayaan tu tadi? Sebab nak tunjukkan kepada semua. Bila kau taburkan, kau tengok orang lain akan ambil. Seorang-seorang ambil tanpa mampu kau berbuat apa-apa. Sebab apa? Harta kekayaan takkan dapat bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiganya, tangan terkulai layu. Kenapa? Sebab nak tunjuk kat semua orang. Macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Tangan dah terkulai layu di Tasik Madu Fauzah Latif. Terkulai layu tak boleh buat apa-apa sebab masa dah time. Masa budak-budak sekarang. Masa dah sampai. Tak boleh buat apa dah. Walaupun kita boleh nampak, mungkin masa tu dikatakan roh, kita boleh nampak dah apa yang berlaku kat keliling kita. Siapa yang mandikan jenazah kita. Siapa yang angkat jenazah kita, mungkin kita boleh nampak masa tu. Tapi tak boleh buat apa dah. Kau kenapa kau tak angkat? Dulu masa hidup, kau main samsing lagi marah nak. Angkat, buat ni. Tapi bila dah mati tak boleh buat apa. Itulah nak beritahu. Kan? Hidup kita ni sementara nak beritahu. Sementara sifatnya. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Dunia tu sendiri sementara. Apatah lagi yang ada dalam dunia. Jawatan sementara. Tak ada lagi orang jadi ketua kampung selama-lamanya. Ketua lorong selama-lamanya. Sampai masanya akan bertukar juga. Tak kira lah berapa lama sampai masanya habis. Ada jawatan, pinjaman, jadi pegawai sampai masa letak jawatan, sampai masa pencen, bersara, orang lain pula ambil jawatan tu. Pinjaman sementara sifatnya. Dah tahu sementara, kenapa berebut lagi? Duit pun sampai masa akan habis. Tak boleh buat apa pun. Tu sebab nak kedekut buat apa? Duit yang kita kedekut tu belum tentu. Contoh lalu tabung masjid buat-buat lelap. Lepas tabung tegak balik. Kan? Lepas tabung tegak balik. Dia kedekutkan duit apa? Kedekutkan duit yang ada dalam poketnya ada 100. 100 yang dikedekut tadi, belum tentu lagi dia punya. Keluar je pada masjid, tayar bocor. Repair tayar. Bengkel tayar punya. Dalam perjalanan pula, teringat tadi. Nak beli buku ni. Beli pula buku anak pesan. Beli buku. Kedai buku punya.
Baru nak start motor, telefon bunyi. Bang, jangan lupa bang beli bawang, beli tepung, beli ni. Pasar raya punya. Sudahnya sampai rumah, tinggal RM1. Tinggal RM1 aja lepas dah beli-beli tadi, tinggal RM1. Sudahnya RM1 itulah yang masuk dalam tabung. Standard tabung masjid RM1. Sedangkan kalau awal-awal tadi masuk lalu tabung, masuk 100, insya-Allah ikhlas kita punya. Ikhlas ni yang payah ni. Ikhlas ni yang payah. Payah ikhlas ni. Kalau contohnya imam bagi satu borang sumbangan masjid. Tulis nama. Kalau bagi lebih daripada 100, cuba tengok. 100 dan ke atas, tulis nama siap IC. Pelepasan cukai. Kalau ikhlas, tulis RM1,000. Hamba Allah. Ini yang hamba Allah semua RM1. Perasan tak? Hamba Allah semua RM1 hamba Allah. Supaya jangan tahu siapa yang bagi RM1 ni. Kan? Tulis RM1 atau 20 sen. Samsul debat. Tulis. So, betapa ikhlas ni dia. Tulis 20 sen tu. Itulah mampu dia. Contohlah. Tapi memang kena kecam lah lepas tu. Samsul debat 20 sen bagi. Kan? Contoh. Tapi tulislah Datuk ikhlasnya.